Assalamualaikum, salam sejahtera pantau Kerajaan Baharu bersama saya, Irfan Faruqi, dan kita mulakan dengan perkembangan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu lagi polemik permusuhan atau hubungan pasang surut antara beliau dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad diteruskan. Sebaliknya, semua pihak perlu menerima hakikat bahawa rakyat sudah memberi mandat kepadanya untuk menerajui kerajaan. Belum ada apa-apa hubungan lagi. Saya pun tumpu urusan kerja saya dan saya tidak sangat melayani kerana celoteh dia. Saya fikir tidak begitu relevan. Saya fikir rakyat sudah memilih dan kita diberi mandat untuk menjalankan kerja. Saya tumpu ke arah itu dulu. Tapi saya tidak mau ini dianggap permusuhan berterusan, enggak perlu. Ya. Tapi selalu saya tidak tekankan uang yang dicuri dari rakyat mesti dipulangkan. Itu selalu saya konsisten. Itu saya tidak ada kuasa. Orang pukul saya, dera saya boleh maafkan. Orang curi uang saya boleh maafkan. Tapi kalau curi uang rakyat mesti dipulangkan. Ketika ditanya mengenai perhubungannya dengan Mahathir, jawab Anwar lagi ketika ini fokusnya untuk membangunkan negara dan membantu rakyat di negara ini. Beliau berkata demikian dalam rancangan temu bual televisyen Indonesia Nation Hub Special Interview bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disiarkan di saluran CNBC Indonesia TV pada malam Jumaat. Dan kita beralih kepada perbincangan berkenaan dengan insiden yang berlaku semalam apabila sebuah kereta terhempap oleh bahan binaan di Jalan Ampang, Kuala Lumpur, dan kita ingin melihat apakah perkara-perkara yang harus dilakukan untuk memastikan keselamatan bagi mereka yang berada di sekeliling atau berdekatan dengan tapak pembinaan. Dan ketika ini dalam talian, kita bersama-sama dengan Tan Sri Lilamtai, Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Malaysia. Salam sejahtera Tan Sri, dan dimulakan dahulu untuk kita tahu. Tan Sri akan kongsikan dengan kita apakah yang perlu dilakukan, apakah perlu diberi perhatian. Tapi siapakah Tan Sri yang harus membuka telinga dan mendengar apa yang akan kita bincangkan pada hari ini? Siapakah yang harus bertanggungjawab dalam insiden-insiden yang berlaku seperti ini, Tan Sri? Ya, ini Irfan. Jumaat lepas, Kuala Lumpur dikejutkan sekali lagi lah dengan peristiwa kereta remuk dihempap bahan binaan bangunan yang terjatuh dari bangunan pencakar langit di Jalan Ampang. Mujurlah pemandu kenderaan pada waktu itu tidak ada dalam kereta beliau. Itu kalau misalnya dia ada masih dalam itu kereta, kemungkinan ia boleh mengakibatkan satu kes kematian. Ini bukan kali ini pertama lah kejadian serupa itu pernah berlaku di Kuala Lumpur. Di tahun-tahun kebelakangan juga ada kes yang membawa ini kemalangan maut, dan itu ialah sesuatu yang patut diambil serius oleh semua itu pihak. Bagi saya ada dua persoalan, persoalan yang itu penting. Ekoran dari insiden tersebut. Yang pertama ialah isu keselamatan pengguna jalan raya. Yang kedua ialah isu pengurusan keselamatan di tapak pembinaan, terutamanya yang melibatkan bangunan pencakar itu langit. Di samping itu juga ada aspek mengenai pelaksanaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan juga Akta Kilang dan Jentera. Sejauh mana kedua-dua akta tersebut dilaksanakan oleh pihak berkenaan, iaitu pihak pemaju, pihak kontraktor utama dan lain-lain, itu seperti pereka bentuk utama ataupun the designers of the construction the project. Ini contohnya lah ialah pihak arkitek, pihak jurutera perunding yang sepatutnya lah
kehendaki untuk memainkan itu peranan itu masing-masing untuk memastikan insiden seperti ini tidak berlaku. So jadi apabila saya ditanya siapa yang akan bertanggungjawab, jawapan saya ialah itu memang pihak yang terlibat dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di itu projek pembinaan yang sedang berlaku. Dan saya di sini saya itu rasalah bahawa memang ada kegagalan pihak tertentu untuk memastikan bahawa keselamatan dan kesihatan pekerjaan tidak diberikan perhatian yang mencukupi sehingga insiden seperti itu berlaku. Kita akan sentuh lebih banyak berkenaan dengan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dan juga Akta Jentera. Tapi adakah kemungkinannya juga, Tan Sri, bahawa Akta Pekerja itu sendiri harus juga diberi perhatian? Adakah ada soal kebajikan pekerja, soal terlebih kerja sehingga letih, sehingga berlakunya insiden dan kecuaian-kecuaian seperti ini? Adakah itu juga harus isu yang kita bangkitkan bila kita sebut tentang keselamatan berkenaan dengan tapak binaan ini? Saya berpendapat bahawa isu keselamatan ini bukanlah tertumpu kepada para pekerja sahaja. Yang amat pentinglah saya rasa ialah orang yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan keselamatan dan kesihatan di tapak pembinaan. Sekiranya pihak yang diberikan tanggungjawab dan amanah ini dapat menjalankan tugas dengan baik, saya itu rasalah insiden seperti inilah kita dapat mengelakkan ataupun insiden-insiden seperti itu dapat dikurangkan. Di sinilah saya ingin misalnya mencadangkan di beberapa perkara yang penting. Yang pertama ialah sekiranya pihak pemaju dan mereka utama adalah pihak yang terlibat secara aktif dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, saya itu rasa risiko yang itu serius itu dapat dikurangkan. Yang kedua, pihak kontraktor itu utama harus melibatkan pakar keselamatan untuk memantau pematuhan keselamatan di tapak pembinaan. Dan sekiranya ada mana-mana pihak ini pekerja yang misalnya merasa itu letih ataupun yang tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, jadi pihak yang menjaga keselamatan itu seharusnya mengambil tindakan yang berpatutan untuk memastikan bahawa pekerja itu dapat diganti orang lain. So soal itu ialah bagaimana kita boleh mengelakkan itu insiden. Dan saya rasa bahawa pihak yang dipertanggungjawabkan harus senantiasa membuat pemantauan secara kerap tentang setiap itu fasa projek yang dijalankan untuk mengelakkan apa-apa itu kejadian yang boleh itu berlaku. Kita tahu bahawa di mana-mana tapak pembinaan, kita tahu memang ada itu risiko yang itu tinggi. Tetapi risiko itu saya itu rasa boleh dikurangkan sekiranya semua pihak yang dipertanggungjawabkan mengenai keselamatan di tempat itu kerja dapat menjalankan tugas secara bertanggungjawab. Dan untuk memastikan bahawa pemeriksaan itu dapat dijalankan dan dikuatkuasakan dan lebih utama dipatuhi, adakah cabarannya, Tan Sri, adalah berkenaan dengan compound ataupun hukuman diberikan bagi mereka yang gagal mematuhi itu rendah ketika ini? Kalau kita lihat kepada data oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Kementerian Sumber Manusia, setakat Januari sehingga 26 Disember tahun 2022, jumlah compound dikeluarkan hanya sekitar RM1,702,500.
adakah itu jumlah yang terlalu kecil, kompaun terlalu kecil berbanding dengan syarikat-syarikat yang menjalankan projek-projek besar bukan sahaja di Kuala Lumpur tapi juga di seluruh negara? Ya, saya rasa soal tentang itu penalti lah atau hukuman yang kenakan terhadap sesiapa yang cuai dan itu lalai menjalankan tanggungjawab itu mereka, ini adalah sesuatu perkara yang berpatutan. Jadi apa yang saya dipahamkan ialah bahawa pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan itu negara ataupun DOSH pun telah mempertimbangkan itu perkara ini dan secara kebetulan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tahun 94 pun telah dibawa ke Parlimen untuk dibuat pindaan. Dan selepas pindaan itu dibuat, jadi aspek tentang hukuman apabila mereka kontraktor itu didapati bersalah, ini misalnya di itu mahkamah, jadi dia boleh itu ada denda itu maksimum itu 100 ataupun itu 500 itu ribu. Dan saya anggap bahawa itu satu penalti yang amat tinggi. Tetapi soalan yang sekarang ialah dari aspek penguatkuasaan, sejauh mana pihak berkuasa itu dapat mengenal pasti itu mana-mana pihak yang tidak menjalankan tanggungjawab dan tidak mematuhi itu keselamatan, tidak mematuhi itu undang-undang supaya tindakan dapat diambil terhadap mereka. So jadi untuk bangunan pencakar langit itu, jadi memang kita boleh membayangkan kesusahan untuk anggota penguat kuasa ini untuk memasuki itu sesuatu itu tempat untuk membuat pemeriksaan. Tetapi saya rasa ini boleh diatasi melalui penggunaan penggunaan drone, itu penggunaan drone. Dan drone itu saya rasa boleh digunakan untuk memantau aspek tentang pekerjaan di bangunan pencakar itu langit. Dan apabila sudah dikenal pastilah sesuatu pelanggaran terhadap mana-mana aspek yang ada berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan, jadi pihak berkuasa, pihak JKKP boleh itu mengeluarkan saman kepada itu mereka ataupun boleh membawa itu mereka ke mahkamah. Ya. Dan itu berkenaan dengan berkenaan dengan perkara-perkara yang harus diberikan perhatian oleh pihak majikan dan juga pihak penguatkuasaan supaya kawasan tapak binaan ini lebih selamat. Dan kita kembali selepas ini, Tan Sri, untuk kita mengupas berkenaan dengan dua akta yang disebut oleh Tan Sri tadi berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja, juga akta jentera, untuk kita menilai apakah ada juga penguatkuasaan soal usia dan keupayaan jentera yang digunakan ini benar-benar selamat supaya tidak menghasilkan tragedi ataupun insiden yang seperti berlaku pada hari Jumaat yang lalu. Tapi kita akan kupas lebih lanjut kembali kita selepas ini. Kembali dalam pantau Kerajaan Baharu, bila sebut tentang keselamatan di tapak binaan, adakah kita mahu terhantuk baru tengadah dalam kita usaha untuk memastikan kawasan lebih selamat bukan sahaja untuk pekerja tapi juga untuk orang awam. Dan ketika ini dalam talian, Tan Sri Lamtai, Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Malaysia, sudah pun berkongsi berkenaan dengan tugas majikan dan juga tugas penguatkuasaan yang harus ditingkatkan. Tapi kembali kepada soal majikan itu, Tan Sri, soal jentera. Ada kalanya kemungkinan berkenaan dengan jentera yang tidak mampu menanggung tugas yang terpaksa dilakukan dengan segera memandangkan ada tekanan pastinya berkenaan dengan menyiapkan projek tepat pada masanya dengan cabaran-cabaran yang pelbagai. Dalam hal itu, apakah yang harus kita berikan keutamaan? Adakah penguatkuasaan seperti mana yang Tan Sri sebut atau ada hal lain yang perlu kita berikan tindakan supaya jentera itu berfungsi dengan baik dan selamat? Itu mengenai soal itu jentera ataupun peralatan-peralatan yang digunakan oleh pihak majikan.
di sesuatu tempat itu kerja. Saya rasa itu ialah satu perkara yang mereka itu harus itu sedar. Bahawa ini sekarang bila kita berbincang dari aspek kejuruteraan, bila kita berbincang tentang aspek pembinaan, itu memanglah kita sudah banyak menggunakan itu teknologi yang itu baru untuk membuat ini pekerjaan bagi tujuan untuk menyiapkan itu satu itu projek ikut itu jadual yang telah ditetapkan. Jadi saya rasa itu bukanlah itu satu alasan yang boleh digunakan oleh mana-mana pihak itu kontraktor itu dalam membuat sesuatu itu projek. Soalan yang itu penting ialah seperti mana yang tadi saya telah menegaskan, sejauh mana ketegasan itu mereka mengenai aspek keselamatan, dan itu ialah sesuatu perkara yang memerlukan komitmen yang penuh daripada semua pihak itu kontraktor yang diberikan satu itu projek. Dan di samping itu juga saya itu rasa sesuatu perkara yang saya kerap kali telah timbulkan, dan itu ialah mengenai pewujudan satu budaya keselamatan. Selagi kita tidak ada satu budaya keselamatan di dalam ini kalangan pekerja ataupun kontraktor ataupun semua pihak yang itu terlibat, saya itu rasalah bahawa kemalangan memang boleh berulang pada masa akan itu datang. Dan itu ialah itu sesuatu ini perkara yang kita harus itu elakkan. Ini kerana kita tahu misalnya di Bandaraya Kuala Lumpur ataupun di mana-mana itu bandara yang lain, itu bayangkanlah kalau sesuatu insiden seperti inilah di mana sesuatu bahan binaan telah terjatuh dari bangunan tinggi yang itu sedang dibina, ia tentu akan menjejaskan keyakinan orang ramai. Terutamanya kita tahu bahawa Kuala Lumpur ini satu bandaraya yang itu sesatlah, terutama pada itu waktu orang berjalan ke ofis, itu pejabat ataupun mereka nak pulang. Bayangkanlah kalau insiden seperti inilah tidak dielakkan. Jadi ia tentulah ia akan membawa keresahan, ketakutan di kalangan pengguna jalan raya tentang insiden seperti ini boleh berulang. So berbalik kepada soal hal itu pokok, dan itu ialah kita memerlukan satu komitmen yang penuh daripada semua pihak, iaitu pihak kontraktor utama, pihak itu reka itu utama, pihak pekerja, pihak itu kerajaan juga, itu ini sebagai pihak berkuasa yang melaksanakan ini undang-undang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sekiranya semua pihak ini boleh melaksanakan tanggungjawab itu masing-masing lah, saya itu haraplah dan saya ini percayalah bahawa insiden seperti inilah tidak akan berulang. Tapi bila sebut tentang insiden seperti ini, Tan Sri, ia dari segi data dan statistiknya lah kejadian yang terpencil. Masa setahun, dia bukanlah satu perkara yang berlaku setiap bulan. Dan kita merujuk kepada laporan tahunan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja daripada Kementerian Sumber Manusia tahun 2021. Ini laporan yang terkini. Hanya sekurang-kurangnya ada 3 KPI yang diletakkan oleh pihak GKKP berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan, iaitu berkenaan dengan mengurangkan kadar kecederaan pekerja dalam negara, mengurangkan kadar kecederaan maut pekerjaan negara dan juga peratusan tahap pematuhan keselamatan dan kesihatan, yang mana angka ini impresif. Pencapaiannya itu lebih daripada 100%. Oleh itu, untuk tahun 2023, apakah perlu ditambah beberapa KPI lain untuk kita jadikan sebagai batu asas melihat sejauh manakah keselamatan dan kesihatan pekerja ini ditingkatkan untuk tahun ini, Tan Sri?
Ya, untuk tahun baru ini, saya berpendapat bahawa pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ataupun pihak DOSH lah, boleh mempertingkatkan itu prestasinya dari aspek penguatkuasaan undang-undang. Dan ini memang memerlukan lebih ramai anggota ini penguatkuasa untuk menjalankan tugas itu masing-masing. Dan itu satu yang tadi saya pun ada mencadangkan, iaitu bahawa mungkin DOSH boleh memiliki lebih banyak peralatan drone itu. Gunakan drone itu untuk membuat itu pemantauan. Saya percaya bahawa DOSH ini adalah satu badan yang cukup kelayakan untuk melaksanakan itu undang-undang. Ini kerana di dalam DOSH lah memang mereka ada pakar-pakar lah yang telah diberikan itu latihan, mempunyai kepakaran dari aspek untuk menentukan keselamatan dan kesihatan itu pekerjaan di semua tempat itu kerja. Dan apabila itu misalnya kalau sesuatu masalah dikena pasti di mana-mana tapak pembinaan ataupun di mana-mana tempat itu kerja, pihak JKKP ataupun DOSH ini ada mempunyai itu kuasa untuk mengeluarkan stop work order. Stop work order iaitu menghentikan itu kerja dijalankan. Dan sekiranya stop work order ini telah dikeluarkan, ini bermakna bahawa di tempat kerja yang berkenaan sudah ada itu bukti-bukti bahawa ada pelanggaran aspek-aspek di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dan itu ialah sesuatu lah yang saya itu suka itu melihat sebab saya bagi pihak Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat berpendapat bahawa keselamatan orang ramai ini harus senantiasa dijaga, dilindungi itu daripada semua aspek itu mengenai kemalangan. Dan saya rasa dengan penguatkuasaan undang-undang dan dengan iltizam semua pihak untuk membudayakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, saya percayalah bahawa insiden seperti inilah kita dapat ini kurangkan. Baik Tan Sri, kita ada masa seminit sahaja lagi. Harapan Tan Sri supaya insiden seperti ini tidak berulang, khususnya untuk mengelakkan berlakunya kewangan maut. Ya, itu untuk memastikan bahawa insiden seperti ini tidak berulang adalah satu perkara yang sepatutnya diberikan keutamaan yang paling itu tinggi. Ini seperti mana yang tadi saya menyatakan bahawa kalau tidaklah setiap kalilah bila orang ramai menggunakan itu jalan raya, mereka pun risau, bimbang bahawa ini ada bahan-bahan binaan yang akan terjatuh dari atas dan boleh menghempap kenderaan mereka, boleh membawa kematian dan itu sebagainya. So itu jadi secara ringkasnya saya haraplah bahawa pada tahun baru ini semua pihaklah beriltizam untuk memastikan bahawa aspek keselamatan dan kesihatan di tapak pembinaan di semua tempat itu kerja itu laksanakan dengan itu terbaik dan tidak ada sesiapa yang menggunakan jalan itu pintas untuk membuat ini pekerjaan dan akhirnya akan menimbulkan ini sesuatulah kemalangan yang itu berlaku. Terima kasih Tan Sri Lamtai, Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Malaysia, dengan harapan itu supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Terima kasih sekali lagi Tan Sri, iaitu kita menyimpulkan bahawa ada tindakan di pihak majikan dan juga kerajaan
untuk meningkatkan penguasaan. Dan sebelum kita berakhir, ini perkembangan berkenaan dengan kerangka silibus pendidikan baharu yang dijangka boleh digunakan pada tahun 2024 diharap dapat dibangunkan bersesuaian dengan masalah keciciran pendidikan yang berlaku ketika ini. Menurut pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM, Dr. Anwar Ahmad, silibus baru ini seharusnya membenarkan murid-murid dan guru-guru membina kerangka pembelajaran masing-masing mengikut lokaliti masing-masing. Perkara yang perlu kita buat untuk mengelakkan keciciran dalam bentuk silibus yang baru ini adalah murid-murid dan guru-guru boleh membina kerangka pembelajaran mereka sendiri di kawasan masing-masing. Misalnya kalau anak-anak masyarakat orang asli, mereka ada kecenderungan, keseronokan untuk belajar dalam alam ataupun lokaliti mereka. Jadi boleh belajar matematik di kawasan yang mereka suka bermain, di sungai. Belajar matematik juga tetapi mengambil kira perkara-perkara yang dekat dengan alam yang mereka ada. Anak-anak di luar bandar bagaimana nak belajar matematik? Tak sama dengan anak-anak di kawasan bandaraya besar. Anak-anak di Sabah, di Sarawak belajar bahasa Inggeris misalnya, menggunakan vocab yang mereka nak belajar itu tak sama dengan anak-anak yang berada di Kuala Lumpur. Jika belajar misalnya sejarah tempatan, di Sabah, Sarawak ada sejarah tempatan, di Kedah, di Penang ada sejarah tempatan. Jadi kita lihat bahawa silibus yang dibangunkan itu bukan lagi mementingkan silibus itu tetapi mementingkan pelajar, murid. Apakah perkara yang menyebabkan murid rasa seronok untuk belajar? Jelas Dr. Anwar, keputusan untuk memansuhkan peperiksaan juga dilihat memberi kelebihan kepada isu keciciran pendidikan yang berlaku ketika ini. Statistik Dokumen Keciciran Pendidikan Malaysia 2023 yang dikeluarkan oleh sebuah badan bukan kerajaan untuk Malaysia semalam menunjukkan seramai 175,304 kanak-kanak di hujung usia persekolahan sekolah rendah di Malaysia tidak mahir membaca. Laporan keciciran prasekolah pula menunjukkan pelajar antara 4 hingga 6 tahun tidak menjalani pembelajaran sebelum masuk tahun 1 di sekolah rendah. Sekian pantau Kerajaan Baharu, Syed Irfan Faruqi. Salam hormat.